Assalamualaikum dan selamat petang kepada pelajar-pelajar sekalian. Untuk sesi pembelajaran co-curricular pada petang ini, kita akan belajar mengenai menyelamat kecemasan. Tujuan menyelamat kecemasan tidak lain untuk memindahkan mangsa yang cedera ke tempat yang lebih selamat untuk sementara waktu sebelum menerima bantuan rawatan yang selanjutnya. Sama ada mangsa itu kita akan bawa ke hospital ataupun kita akan mendapat daripada perubatan yang lebih formal ataupun kita dapat bantuan orang-orang yang bertauliah. Kita harus ingat, tujuan kita nak menyelamat mangsa tidak lain tidak bukan iaitu untuk salah satunya kita nak menyelamatkan mangsa supaya ianya tidak cedera lebih serius ataupun kita untuk menyelamatkan nyawa ataupun kecacatan dan sebagainya. Antara dua kaedah cara menyelamat kecemasan, yang pertama, menyelamat kecemasan seorang penyelamat. Bermakna seorang penyelamat nak selamat seorang yang mangsa. Maksudnya dia ada seorang saja. Yang kedua, menyelamat kecemasan dua orang penyelamat. Kaedah-kaedah ini perlu kita ikuti slide ini sehingga selesai supaya anda semua boleh faham macam mana teknik kita nak bawa, dukung, kendong dan sebagainya. Okey, tengok. Menyelamat kecemasan seorang penyelamat. Pikul uncang ataupun pick back. Pikul uncang ni kita memikul mangsa lah. Tengok. Okey, itu adalah gambar yang ditunjukkan macam mana kita nak menyelamat mangsa dan kita kena lakukan pikul uncang. Kita bayangkan mangsa ini kolek yang tidak boleh bergerak. Mungkin dia terhidu asap dan sebagainya. Jadi kita nak bawa daripada tempat yang lebih selamat. Kaedah membawa mangsa seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah itu. Untuk teori di sini kita tak boleh tunjuklah secara praktikal. Jadi kalau pelajar semua rasa nak buat praktikal, boleh praktikal di rumah. Cari member, try gendong tengok macam ni, boleh tak? Itu salah satu praktikal lah. Okey, mengangkat mangsa cara dukung di belakang. Okey, kita angkat mangsa kemudian kita dukung di belakang. Okey, mangsa tidak pingsan. Ini mangsa tak pingsan, tak boleh berjalan. Kedudukan mangsa tidak meloros ke bawah. Penyelamat membongkok sedikit ke depan dan boleh genggam tangan sendiri. Itu dia punya cara-cara kita nak menggendong mangsa. Pikul tangan. Makna kita pegang tangan dia. Yang pertama, menyelamat akan menarik dan memegang tangan mangsa. Pastikan mangsa tidak mengalami kecederaan di bahagian tangan ataupun bahu. Gaya memapah. Ini gaya memampah. Sekiranya kita bersuka seorang dan mangsa pun seorang, kita memapah dia. Mangsa sedar dan boleh dipapah. Penyelamat berdiri sebelah mangsa dan bertindak sebagai penyokong. Sebelah tangan akan memegang tangan mangsa dan sebelah tangannya lagi akan memegang pada pinggang mangsa. Letakkan kaki mangsa yang cedera di atas kaki penyelamat. Okey. Ini pula pikul bomba, fireman lift. Cara ni, ini memerlukan sedikit tenaga.
Kalau kita nak menyelamat, orang yang kita nak selamat tu berbadan besar, sedangkan kita berbadan kecil, payah sikit nak buat macam ni. Jadi kita memerlukan tenaga. Okey, yang pertama, mangsa tidak berupaya untuk berjalan atau dia pingsan. Jadi mangsa ni dia tak berupaya untuk berjalan ataupun dia pingsan. Jadi kita cara nak pikul dia. Kalau tengok pada gambar rajah itu, gambar rajah di atas itu adalah kedudukan yang betul kita nak pikul mangsa. Penyelamat menunduk kepala ke pinggang mangsa supaya badannya berada di atas bahu penyelamat. Dia kena tunduk sikit, menunduk kepala ke pinggang supaya mangsa badan mangsa itu berada di atas bahu penyelamat. Tangan penyelamat masuk di celah paha mangsa dan pegang sendi tangan mangsa dan terus berdiri tegak. Seperti gambar rajah yang dua tu. Merangkak bomber ataupun fireman crow. Ini merangkak bomba. Menyelamat bangsa di ruang sempit. Ini selalunya berlaku di lorong-lorong sempit. Kadang-kadang dia pingsan di lorong sempit, kita tak boleh nak bergerak bebas, kita terpaksa merangkak, tarik dia keluar. Ini kaedah yang sesuai. Yang pertama, terlentangkan mangsa, ikat sendi tangannya dengan ikatan buku sila, seperti gambar rajah di atas tu. Yang kedua, penyelamat melutut dan masuk kepala di antara dua tangan mangsa. Jadi tangan mangsa itu akan lekat kepada tengkuk penyelamat. Merangkak perlahan-lahan sambil mengheret mangsa. Kita merangkak pelan-pelan, dalam waktu sama kita mengheretlah mangsa keluarlah. Tapi kaedah ini pun memerlukan tenaga yang banyak, ataupun kita terpaksa kuat, kalau tidak kita tidak mampu untuk menarik mangsa secara seorang diri. Menurun tangga. Macam mana kita nak turun tangga dengan kita berseorang dan mangsa seorang? Tengok kaedah dia, terlentangkan mangsa ke atas lengan penyelamat. Maknanya kita terlentangkan mangsa ke atas lengan penyelamat. Kemudian penyelamat masukkan tangan di bawah ketiak mangsa dan pegang tangannya. Tarik perlahan-lahan untuk turun dari tangga. Kena tarik perlahan-lahan. Jangan terlampau laju. Kalau terlampau laju, kaki dia akan tersedia dan sebagainya. Okey, seterusnya lutut penyelamat menyokong bahagian belakang mangsa. Makna kita bengkokkan lutut kita menyokong ataupun kita jadikan tupang pada belakang mangsa. Ini dukungan sayang, darling carry. Amboi. Darling carry ni pun kita kena memerlukan tenaga yang banyak. Kalau kita nak carry orang yang weight dia lebih daripada kita 65 kg, orang yang kita nak bawa 85 kg, itu pun jadi masalah. Jadi dia memerlukan tenaga ataupun kekuatan fizikal kita. Tengok macam mana darling carry ni. Darling carry mengangkat mangsa dengan cara mendukung di depan, seperti di dalam gambar rajah tu. Teknik ini sesuai untuk mangsa yang ringan dan kanak-kanak. Dia pun dah cakap, teknik ni hanya sesuai untuk mangsa yang ringan lah dan juga kanak-kanak. Menyelamat kecemasan dua orang. Tadi kita belajar tentang seorang. Sekarang penyelamat ada dua orang. Tadi seorang, sedang dua orang pula. Gaya memapah. Gaya memapah to human crutch.
Okey, tengok gambar rajah tu macam mana kalau penyelamat 2 orang, dia memapah mangsa seorang di tengah-tengah. Mangsa akan berada di tengah-tengah antara 2 penyelamat. Teknik sama seperti cara seorang penyelamat. Okey, yang kedua, duduk atas 2 tangan, two-handed seat. Ini. Duduk 2 tangan penyelamat dicantumkan untuk dijadikan tempat duduk kepada mangsa. Yang kedua, 2 tangan penyelamat memegang bahagian belakang mangsa seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah sebelah. Tangan mangsa berpaut pada bahu penyelamat. Mangsa akan duduk atas tangan penyelamat. Kaki mangsa akan diampu jika mengalami kecederaan. Ini cara duduk atas 2 tangan, cara nak bawa mangsa. Okey, duduk atas 3 tangan, three-handed seat. Ini 3 tangan. Seorang dari penyelamat akan mencantumkan kedua tangannya. Seorang penyelamat lagi akan mencantumkan sebelah tangannya pada tangan penyelamat tadi. Mangsa akan duduk atas tangan penyelamat. Kaki mangsa akan diampu jika mengalami kecederaan. Duduk, ini pun kaedah seterusnya, duduk atas 4 tangan, four-handed seat. Seperti yang awak tengok dalam gambar rajah sebelah tu. Yang pertama, kedua-dua penyelamat akan mencantumkan kedua-dua tangan mereka bagi dijadikan sebagai tempat duduk. Duduk, mencantumkan tangan. Kemudian tu mangsa akan duduk di atas tangan penyelamat dan kedua-dua tangan mangsa akan berpaut di bahu penyelamat. Okey, seterusnya cara berekor-ekor, the force and aft method. Seorang penyelamat akan berada di belakang mangsa dan seorang lagi akan berada di bahagian hadapan mangsa. Ini paling selalu kita jumpa lah, paling senang dan paling simple. Penyelamat di belakang akan memegang di bawah ketiak mangsa. Penyelamat di hadapan akan duduk di antara dua mangsa dan pegang ampu bahagian pelipat lutut mangsa. Kesimpulannya, adalah penting bagi penyelamat untuk mengetahui cara-cara menyelamat mangsa, cara-cara kecemasan agar dapat bertindak dengan cepat untuk memindahkan mangsa dari tempat kejadian ke tempat yang lebih selamat. Itu kesimpulan dia. Akhir sekali, saya akhiri sesi pembelajaranku pada hari ini dan kita berjumpa lagi di sesi-sesi akan datang di hari dan waktu yang sama. Sekian, terima kasih.